Jadi benda-benda ni kalau saya bagi kata pendek, kalau kata kita tak ambil sekarang ni, just nak tengok, tunggu dan lihat, memang kita akan kerugian. Sebab kalau kata yang ada dekat sini tak main peranan sekarang, akan ada orang lain akan main peranan dan kita akan melepas. Serius, buat benda ni tak susah, sangat senang. Sebab kita pergi jumpa vendor, kita bukan nak ambil duit dalam laci dia, malahan kita nak tambah lagi duit dalam laci dia. So kita datang sebagai seorang problem solver, penyelesai masalah. Sebab mungkin diorang dah ada Grab, dia akan tak apa, saya dah ada Grab, dah ada Panda, dah ada Shopee, dah ada Local, dah ada Hello, dah ada Hantar, macam-macam app ada. Tapi kita tanya dia balik, betul you ada semua ni, tapi kalau kata you boleh offer rakyat nasi ayam RM5.5, so semua app ni adakah orang akan beli? Simple je. Macam mana boleh jual RM5.5? Nak tahu? Bagi saya masa 10 minit, saya akan ceritakan. Terus buka app, terus tunjuk je. Tak payah nak sembang-sembang kosong, kita terus tunjuk praktikal, bukti depan mata, live kan? Bukakan banting, tekan tukar kawasan, nanti saya akan tunjuk macam mana cara dia. Tunjuk apa yang berlaku. Memang order saya daripada pagi sampai malam non-stop, pada tentu masuk. So macam-macam vendor, bukan satu vendor je, macam-macam nama kedai naik. Daripada Pekan Banting, Kelanang, Kancung, yang terbaru tengah meletup nasi kandar Musa, Kelanang, tengah laju. Baru. Nasi kandar tu memang hot, memang top vendor kat sana lah. Apa, mamak ke apa? Bukan, dia Melayu. Orang mamak, bukan Melayu, dia apa Pakistan rasanya. Pakistan kahwin dengan orang Banting. So nasi kandar Musa tu memang penggemar dia memang ramai lah. Yang itu hari order sampai ke Labuan Dagang pergi, RM19 delivery. Orang beli juga sebab dia memang ada, setiap kawasan tu dia ada satu signature menu yang memang orang gila kan? Macam Mama Zah pun belum perform lagi. Mama Zah dia masih lagi terang awang, tapi Mama Zah tu pun top. Mi Bandung Muar, sate jambri. Boleh buka dekat Banting tu, sate jambri setakat hari ni dah 2,000 lebih order. Pakai app baru tak sampai 2 bulan. So hari ni semalam je dekat 15 order dia. So kita membantu dia. Kebanyakannya yang orang tak nampak, dia fikir boleh pergi ke apa semua. And then kita cakap dia, boleh pergi tak boleh pergi itu kuasa Tuhan. Sebab kita tak boleh buat apa, kita bagi platform. Bila kita bagi platform, dengan bantuan admin yang ada, dengan bantuan apa yang kita ada, dengan kuasa viral yang kita ada, so benda tu boleh memangkinkan lagi bisnes orang untuk orang beralih beli. Sebab ramai rakyat memang nak beli. Contohlah kata nasi ayam harga RM6 kat kedai, rakyat tak boleh nak pergi ke kedai, tapi dia nak beli. Dia ada keupayaan nak beli RM6, tapi bila dia buka app-app lain, dia tengok dalam tu RM8, RM9, jadi keupayaan tu jatuh, pum. Tapi bila kita boleh bagi RM6 nasi ayam, semua orang boleh beli. Itu kekuatan misi ni, semua orang boleh beli. Kerja kilang, security guard, part time, even though orang menganggur pun boleh beli. Sebab apa? Dia dapat BKM. Student, semua orang boleh beli. Roti canai boleh buka dekat Banting, roti canai jual RM1, RM20, RM30, memang harga kedai. Jadi bila orang tengok situ transparent, sangat-sangat telus, jadi signal yang kita hantar kepada rakyat, dia akan kecohkan benda tu dekat kawasan dia. Dia beli dulu, benda tu betul, terbukti, pum, kecoh. Itu yang berlaku dekat Banting. Sangat senang. Cuma macam mana cara untuk kita mula set up tempat kita tu yang agak tricky sikit, yang agak perlukan sikit pengorbanan dan juga sikit keteguhan iman untuk buat benda tu kan? Sebab apa? Kalau tak teguh iman, dia fed up. Sebab benda tu renyah sikit. Untuk mungkin 3 minggu pertama, 2 minggu pertama, memang dia agak, orang kata apa, mencabar lah, mencabar A to Z. 2 minggu, 3 minggu pertama, ataupun mungkin dah kelajak ke sebulan. Tapi lepas pada tu dah senang. Tadi dengan tu apa, saya tunjuk, kita tengah makan, orang apply dengan saya nak masuk untuk jadi vendor dekat misi. Saya tak pergi jumpa orang pun. Tengah makan, mesej masuk minta kerja, mesej masuk minta jadi vendor untuk daftar. Sebab pendaftaran vendor hanya boleh dilakukan melalui admin sahaja. Tanpa admin, dia orang tak boleh daftar. Dia tak boleh datang HQ, dia tak ada borang, dia tak ada apa-apa. Dia kena jumpa admin di kawasan dia ataupun admin lain untuk dapatkan link kod tu untuk dia daftar. So tanpa link tu, dia takkan boleh daftar apa-apa pun.
Jadi kuasa penuh kat kita. Jadi kalau kata ada 1 juta vendor di kawasan kita, 1 juta tu adalah potensi untuk kita dapat. Okey. Itu sedikit sebanyak mukadimah pada saya serahkan kepada Tuan Faiz untuk kita teruskan sesi kita pada malam ni. Kita nak tanya satu betul. Okey, maksudnya admin ada kelayakan untuk buka jawatan kosong. Boleh? Kan? Maksudnya nak approve admin sendirilah. Ya. Rider tu kan. Okey, yang tu nanti Tuan Faiz akan bagi tahu sebab dia memang untuk macam mana cara nak jadi admin, macam mana cara nak jadi rider, and then macam mana cara nak jadi vendor. Sebab itu adalah bahagian apps. So macam mana perjalanan apps tu semua nanti bila Tuan Faiz dalam penerangan dia akan bagi tahu. So kalau ada apa-apa soalan terus tanya je. Ya? Okey, sekian, terima kasih. Okey, jadi Abang Kimi pun dah cerita serba sedikit macam mana dia bangunkan banting. Jadi itu pun dia buat seorang tau. Walaupun dia ada tim, tapi boleh dikatakan 99% tu dia yang bangunkan seorang-seorang dia. Sebab apa? Dia nampak daripada atas. Dia bukannya terjun dekat vendor, terperangkap dalam vendor, cuma target aku nak daftar vendor. Bukan. Mindset dia tengok keseluruhan. Jadi kalau nak jadi admin yang betul-betul admin, jangan semata-mata nak daftarkan vendor sebab nak passive income. Benda tu adalah benda yang tetap. Jadi kita kena melihat dari atas. Apa-apa pun tengok keseluruhan. Kalau tengok keseluruhan, setiap langkah kita tu tak ada yang sia-sia. Ramai orang hari ni buat benda yang sia-sia. Dia rasa macam dia buat benda yang sia-sia. Sebab apa? Sebab dia fokus nak daftarkan vendor. Seronok ni, ramai gila daftar jadi admin. Tapi mindset salah. Mindset sebab aku nak passive income. Aku pun buat, dia daftar aku semua kedai burger. Daripada pagi sampai ke malam dia paksa orang makan burger. Jadi tak boleh. Dia kena melihat dari sudut keseluruhan. Okey. Bila kata keseluruhan, ada pagi, tengah hari, petang, malam. Orang nak makan apa? Jadi kalau dia tengok macam ni, barulah dia buat benda yang betul. Dia akan daftarkan semua benda yang betul. Dia tengok, oh pagi kurang, dia target bagi ada roti canai. Dekat sini roti canai mana sedap, dia pastikan yang tu ada. Jadi bila user masuk je tengok, seronok lah, oh ada roti canai ni lah. Jadi dia tak perlu dah keluar pagi-pagi, isteri ke abang pergi beli roti canai. Tak perlu dah, dia order je. Jadi kena pastikan macam tu. Kita melihat secara keseluruhan. Jadi dari sudut teknikal tentang admin ni, aplikasi ni dia berubah-ubah. Setiap hari mesti ada benda baru yang kita buat. Kita takkan stick pada apa yang ada je. Sebab tu setiap hari akan ada perubahan. Tapi kalau admin yang betul-betul berubah macam mana sekalipun, dia tetap tahu apa yang berubah. Admin yang mana dia salah mindset ni, tiba-tiba dia buka esok, tang mana aku dah fed up lah, tak erti dah aku. Sebab mindset dia tu salah. Mindset admin yang betul, dia pandai explore sendiri. So kita semua dekat sini akan diajar macam mana nak explore sistem tu sendiri. Berubah macam mana sekalipun, kita tahu dekat mana register, dekat mana masukkan menu, dekat mana nak setting, dekat mana apa benda ni akan tahu sendiri. Abang Kimi, apa saya yang saya ubah semua dia tahu. Esok tu dia kata, ni dah ada benda baru lah. Dia explore sendiri. Itu orang-orang yang memang mindset dia mendalam lah, dia analyse. Jadi so tentang admin, macam mana strategi tu Abang Kimi pun dah buka dah serba sedikit tadi ni. Dan sekejap kita akan detailkan dengan whiteboard macam mana nak detailkan. So mana-mana kawasan pun sebenarnya tak mustahil. Kita cukup pegang satu atau dua yang terbaik di satu kawasan, maka jatuhlah satu-satu tempat tu. Atau begitulah juga kalau kita nak bina sesuatu pun, kita pegang satu dua, kita boleh bina. Tapi betul lah tadi macam Tuan cakap tadi, kadang-kadang kita perlu tengok lah kan, benda ni baru-baru bah corak dia kan. Itu kena faham dulu lah, kena buat dulu pun. Baru tu tak berani nak cakap tu kan. Kita kena lantik admin tu adalah dalam kawasan tu sendiri. Sebab dia yang tahu kawasan aku macam mana aku nak bentuk kan. Macam kami ni orang luar, kalau saya datang kapal, saya blur. Saya tak tahu macam mana siapa pernah langgar, siapa yes, pernah betul. Orang di kawasan tu
dia tahu macam mana topografi tempat tu, pagi orang bekerja berapa ramai, sebab dia duduk situ. Yes. Jadi dia senang-senang dia boleh imagine apa benda yang aku nak bentuk. Macam saya di Banting, sebab saya berjaya sebab saya tahu Banting tu macam mana. Saya tahu kat mana, siapa pertubuhan yang saya nak jumpa, siapa yang saya nak jumpa, siapa abang saya nak jumpa. Sebab kita boleh teka semua. Geng Kompang saya pergi, geng Silat saya pergi, geng Dendang Anak saya pergi. Even though geng-geng Matpet semua belakang Betul. Sebab apa? Benda tu kita tahu. Mana kita kena macam saya pergi ke Kundang, benda terus. Alamak, malam tapi kasih biru saya tahu. Dulu ni kasih biru, sekarang pun dah tak tahu dah. Jadi sebab tu yang tuan cakap tu betul. Tapi betul bila ada seorang panglima yang bangun daripada tempat tu sendiri, dia yang akan boleh bangunkan. Kami daripada HQ kita boleh bantu untuk groom dia, sumbatkan dia segala ilmu, macam mana trik dengan teknik untuk bangunkan tempat dia. Ya, itu yang terbaik tu. Pandukan kepada ilmu dia di tempat dia sendiri. Okay. Jadi admin ni kita cakap tentang basic dia, terus kepada asas dia macam mana. Okey, admin ni peranan dia adalah untuk daftarkan vendor. Okey, untuk daftarkan vendor itu peranan admin, tugasan admin lah dan peluang admin lah untuk letakkan vendor-vendor bawah dia. Jadi macam dulu kita buat ikut link. Sekarang ni ada link. Masing-masing ada link dan dia bagi link ni kepada owner vendor. Vendor klik link tersebut, so akan keluar borang untuk dia daftarkan kedai. Bila dia daftar je, terus automatik duduk bawah admin. Okey, saya celah terus. Contoh, bagi kita semua kawasan ni, kita concentrate boleh Kuala Selangor contoh. Kuala Selangor. Tiba-tiba ada yang di keluar Kuala Selangor untuk join kita juga. Adakah admin pun boleh ambil? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh ya. Tapi macam kita macam contoh Kuala Selangor saya diundang. Tapi di Kuala Selangor dapat tawaran daripada vendor diundang. Link tu boleh bagi kat dia. Boleh ya? Boleh. Okay. Saya takut nanti Okey. takut pada pengkhususan tempat. Saya takut ada pengkhususan Dia tempat. memang Jalan bebas. kuasa. Dia memang bebas. Cuma sekarang ni nanti setelah saya terangkan apa sebenarnya tugas admin, nanti abang akan fikir 2 kali untuk ambil kawasan lain. Memang benar, memang ini soalan common yang semua admin baru akan tanya. Sebab memang link tu bebas. Satu Malaysia, Sarawak nak daftar pakai link kita pun boleh. Tak ada masalah. Sabah, Sarawak, Langkawi, Perlis, link kita tu sangat bebas sebab dia bukan untuk kawasan, dia hanya untuk pendaftaran. So sebab tu kita ada satu penyakit yang itu hari, kluster tebaling. Jadi kita dah hapuskan penyakit tu. So diorang hanya tebaling supaya ramai vendor klik dan daftar. Tapi bila kita buka balik kedai tu kosong, tak ada menu, alamat tak betul, nombor WhatsApp tak letak. So dia dapat vendor yang sampah. Maksudnya link ni tak boleh sebar dengan one-to-one jugalah. Boleh sebar. Okey, dia macam ni. Tentang link ni, hari tu jadinya budaya orang pergilah promote rata-rata. So orang klik daftar tapi tak ada siapa pun ajar vendor tu. Vendor tu pun tak tahu blur. Dia tak tahu. So memanglah vendor tu duduk bawah admin tu. Tapi lepas tangan lah. Kosong. Ya. Rosak. Dia jadi vendor tu akan cakap, ya aku dah join dah misi tapi aku tak erti, tak ada siapa ajar aku. Jadi dia akan salahkan misi. Okey, jadi tu budaya yang pernah berlaku. Dan sekarang ni pun dah kurang dah berlaku. Dan lepas ni kita akan buatkan link tu masih ada. Tapi yang utamanya bila orang nak register akan ada button. Dekat dalam app tu ada button. So vendor dia akan klik button tu. Jadi sistem akan detect lah dia nak daftar di kawasan mana. Contoh Kuala Selangor. Bila dia klik je button tu, dia akan hantar request tu kepada admin Kuala Selangor. Maknanya dekat sini sama ada kita jumpa vendor, pergi kedai dia daftarkan dia, ataupun bila dia nampak misi dia daftar sendiri, dia tekan button tu akan sampai kepada admin Kuala Selangor. Jadi kita buat request nanti akan datang very soon. Okey, jadi asas dia admin daftarkan vendor, bimbing vendor, jaga vendor dan bantu vendor tu sampai dia pandai gunakan sistem.
Kita tak nak admin yang lepas tangan, dah daftar, order masuk, lepas tu blur. Tak tahu nak accept macam mana. Lepas tu jadi sia-sia lah, order masuk tapi tak boleh nak accept, tak reti nak accept. Lepas tu problem. So dia merasa kita sebagai macam kalau saya di UTC tu kita panggil unit trust consultant lah. yes. Dia merasa macam tu lah. Lebih Macam kurang. Kita tu vendor Yes. yang macam insurans pun macam tu lah. Kita pastikan kita jaga dia lah. Betul. Betul. Jadi betul, tapi tak berapa betul juga sebab kita jaga tu untuk permulaan saja. Ya, sebab lepas bila dia dah faham, dia dah dapat 10 order, 15 order, dia dah faham dah. Dan dia dia- boleh lepas tangan. dia macam ni lah, dia macam pokok. Dia ada pokok yang kita kena kena jaga siram air. Dia tak sampailah boleh hujan. sampailah habis pun kena jaga pokok tu. Tapi yang ni kita jaga awal sampai dia boleh grow sendiri, sampai dia pandai guna sistem sendiri. Jadi kalau admin yang betul-betul dia akan buat macam tu, dia jaga pastikan vendor tu boleh handle order sendiri. Lepas tu dah tak ada apa-apa masalah, tak ada dah soalan-soalan daripada dia. Maknanya kita ni terus berkembang. So admin ni dia kembangkan sampai 100 apa semua. Okey. Jadi itu peranan admin, daftar, bimbing dan sampai orang tu boleh gerak sendiri. Okey, itu asasnya admin. Jadi apa kelebihan dia? Dan admin yang betul-betul admin ni dia akan pastikan sampai kedai tu boleh buat sale. Itu admin yang betul. Ya. Bukan setakat pandai guna sistem je, pandai accept order. Betul? Jadi kita kena buatkan kedai tu banyak order. Kita kena naikkan order dia. Sebab bila dia naik order, kita sendiri pun passive income macam hujan, lebat, nanti banjir. Jadi kita nak benda tu bergerak. Tapi admin yang salah mindset ni, dia fikir aku kena ada 100 vendor, 1000 vendor baru aku baru short. Tapi 1000 vendor tu tak ada order. Dia nak kena bina macam ni. Abang Kimi ada berapa kedai sekarang ni? Total semua 100. Okay, 100. Ada orang saya kot. Saya punya ni Ya? Mana 100 tu? 100 tu 2 tahun. Kalau total semua 124 lah, tapi ada yang dormant, yang dah tak aktif. Tapi memang still duduk bawah saya juga. Cuma besok-besok mungkin dia terbuka aktif, saya aktifkan balik. Apa kekerapan nak follow up dengan vendor-vendor yang kita dah Tak daftar? ada follow up. Tak ada follow dia up. tak ada follow Sekarang up. saya dah habis sesi-sesi tu semua dah. Dia bila Sekarang kita saya duduk ajar dalam tu keadaan selesa. selesai dah waktu tu. Sekarang saya Siap boleh punya- demo lagi. Saya punya step next level, saya nak bantu tempat lain pula naik. Sebab tempat saya dah settle. Saya tak payah buat apa-apa dah. Order dah automatic masuk, vendor semua dah tahu pakai app, rider dah boleh accept order. Cuma ada sikit-sikit je pula. Tiga utara. Sebab ada dalam app sendiri, nanti tuan-tuan semua boleh check, saya tunjukkan. Ada admin-admin kita yang sangat agresif daftar vendor. Dia ada 300 lebih vendor, order 16. 300 lebih vendor, Saya kurang ke? order 16. Jadi maknanya dia tabulling lah. Tak boleh. Itu tak boleh. Ada admin 9 vendor, order 1000. Serius. Boleh tengok live kat depan mata. Ya. Tak ada masalah. Betul. Tak ada masalah. Okey. Memang benda boleh reset balik. Kita boleh reset balik. Kita boleh reset Boleh. balik. Dia macam ni. Dia sebenarnya vendor dia ada pilihan. So bila hari tu dia daftar dengan admin tu, lepas tangan aku contact dia tak jawab-jawab, tak ajar pun, dia boleh Tak ada request customer service. untuk tukar admin. Admin. Jadi Boleh, boleh reset. macam Abang Kimi pun ada kedai yang request Abang Kimi yang jaga dia. Lepas tu order dia naik. So macam mana tu? Kalau admin gaduh pula. Tak ada. Ada cara dia. Nanti saya ajar trik dia. Okey, sebenarnya soal kenapa benda tu terjadi, admin dia tak boleh pegang mindset ni kedai bawah aku tapi dia tak jaga. Tak boleh. Jadi Dia tak akan dapat duit free. apa hak dia untuk dapat passive income daripada sales orang tu, sedangkan dia tak bantu pun kedai tu. Jadi itu jenis admin yang dia cuma nampak duit je. Ni semua kedai letak bawah aku cepat-cepat. Dia tak fikir kedai tu boleh request tukar admin. Sebab kedai dia nak lah yang customer service bagus, boleh tanya soalan, bantu dia. macam mana nak naikkan sale. Dia nak macam tu. Tapi kita bila vendor dia nak tukar admin ke apa, kita akan minta vendor tu untuk contact dulu admin tu. Sekiranya memang admin tu tak layan, dia memang susah gila nak jawab, kadang-kadang boleh bergaduh, tanya lepas tu dia kata macam kacau dia ke, boleh tukar.
Tapi kita minta dia untuk contact dulu. Kalau tak ada apa-apa baru boleh tukar. Okey. Jadi masa sistem pertukaran tu vendor tu sendiri ke kena HQ yang akan tolong tukarkan. akan tolong tukar lah. Jadi HQ sahaja yang ada akses untuk tukarkan admin Kita boleh vendor request tu. lah. Boleh request lah. Dalam masa dalam 24 jam betul? Lebih kurang Boleh tukar terus lah. Dia minta, kita dah tukar. Dia lah saya minta. Vendor yang kena minta. Sistem tu taklah susah tak sangat serumit, nak tak tukar. serumit mana. Senang je nak tukar. Jadi tu basic. Admin peranan dia macam tu. Jadi macam tadi peranan dia apa? Daftar, bimbing, lepas tu naikkan sale dia. Jadi bila naikkan sale, vendor-vendor ni bila dia nampak dia punya kedudukan dekat dalam app tu top 10, seronok dia orang. Abang Kimi punya vendor-vendor duduk top 10, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jadi seronok, dia orang shock tengok. Oh, sebab selama ni dia orang berniaga, okey Banting, Bukit Canggang, banyak kedai, tapi bila adanya platform macam ni, ada kedudukan. Jadi dia orang shock lah, dia orang ada ranking dalam kawasan tu. Itu satu motivasi besarnya. Yes. Yes. Yang tak duduk, yang tak duduk dia kejar. Yang dah duduk tu dia nak maintain. Ya. Nak challenge ada pun ni. Betul? Kawasan-kawasan tu memang nampak ringkih. Ya. Betul. Jadi seronok lah. Peranan admin Yes. untuk develop dan juga Yes. motivasi yang dia. Okey, itu sebenarnya admin yang berfikiran macam alpha. Berfikiran alpha ni dia pemikir, dia pembangun kawasan, dia pencatur. Itu tim alpha di atas admin. Adakah macam satu vendor tu dia start Aduh. Saya punya vendor masih ada yang start. dan memerlukan admin yang Ya. Ada. Dia orang kata boleh yang berlaku macam tu. ada function lah untuk keluarkan daripada so itu tugas Ya. kita lah. Admin yang baik, admin yang boleh promo dia punya kedai lah. Buat poster ke apa. Lebih kurang. Ya. Tugas kita tu, adakah admin tu diberi latihan? Ya. Tak macam saya. Kita jadi admin. Tiba-tiba dia berniaga drop. Tapi kita nak bantu tu ni. Tapi kita tak ada knowledge tu. Kita tak ada macam mana kita nak bantu. Adakah kita boleh rujuk pada SQ? Okey, jadi knowledge marketing, knowledge nak naik. Okey. maksud saya. Itu semua kita akan ajar. Jadi macam saya memang background saya bisnes, saya bangunkan bisnes. Macam saya ada bisnes baju. Bisnes baju ni macam-macam teknik marketing saya buat secara organik, tak pakai duit pun. Jadi daripada sale 30,000 saya boleh naikkan sampai 300,000 dalam masa 10 hari je. Tak perlu makan masa sampai sebulan. Jadi semua teknik-teknik yang kita ada ni saya bukan lagi buat untuk bisnes saya sendiri, tapi dengan ilmu yang ada ni kita akan bantu semua sekali. Jadi semua admin akan dilatih dengan ilmu-ilmu tu supaya boleh bantu kedai-kedai bawah masing-masing. Jadi ekonomi akan jadi rancak lah. Jadi seronoklah bila kita boleh bangunkan dia orang punya sale, ekonomi apa semua. Jadi semua ilmu-ilmu tu akan dilengkapkan lah A to Z. Sebab tu kita akan buat kelas. Jadi admin yang betul-betul yang terlatih ni memang kena ikuti kita punya kelas A to Z. Jadi A to Z ni kelas dia meliputi apa? Tentang sistem, selok-belok sistem, macam mana nak explore sistem, macam mana nak manipulasi sistem tu. So sentiasa je tahu je nak buat macam mana dalam sistem tu. Lepas tu yang seterusnya ilmu marketing. Marketing ni macam mana kita nak naikkan kita punya vendor-vendor bawah kita ni supaya sale dia orang meletup-meletup. Ada banyak jalan, cuma kita belum betul-betul gunakan lagi. Ini yang kita akan dedahkan dalam kelas-kelas yang kita akan buat ni. Lepas tu semua ilmu-ilmu berkaitan ekonomi ni semua kita akan kembangkan. Termasuk juga dengan master plan macam mana nak bangunkan kawasan. Macam Abang Kimi pun boleh buat sharing nanti tentang strategi-strategi yang kita boleh guna pakai. So maknanya admin akan dilengkapkan dengan semua ilmu ni. Jadi sepanjang kelas ni kita akan tapislah siapa yang ikuti kelas ni A to Z, itu adalah admin yang betul-betul terlatih. Manakala admin yang tak ikut kelas ni, yang jenis tabuling ke apa ke, slowly dia orang hilang macam tu.
kita buat penapisan macam tu. Kita tak akan buang, kita tak akan delete orang. Tapi kita kena upgrade diri kita, duduk satu level baru. Yang bawah-bawah ni nanti dia orang akan follow kemudian. Kita buat macam tu. Okey, apa sahaja yang berkaitan dengan makanan, minuman, food delivery lah. Tak kira lah. F&B saja. F&B sahaja. Buat masa sekarang ni. Itu dulu. Tapi jalan, rumah, apa sahaja yang boleh delivery, boleh join. Dan juga kedai, sebab 7 hari bulan ni saya akan lancarkan sistem baru untuk runcit. Jadi kedai runcit pun boleh join. Satu soalan. Kita ada misi mat. Bila kata benda ni kita gunakan sistem kan, of course lah dalam antara vendor nak order nak masuk kepada dia tu, adakah dia kena ada satu perkakasan lah komputer ke printer ke? Okey, jadi vendor dia tak perlu ada device mahal. Device mahal, harga nak dekat 1,000, 800, 900 macam tu. Lepas tu masalah device ni slow sebenarnya. Dia ada masalah sistem dia slow, RAM dia rendah, lepas tu version dia memang version old, lama sangat. Sebab itulah ada banyak masalah di mana rider dapat job dah sampai depan kedai, tapi kedai kata saya tak dapat job, tak dapat order pun. Rupanya benda ni dia ada masalah delay tu. Lepas tu rider sampai baru benda tu nak bunyi. Jadi kita tak pakai device, kita pakai phone. Sebab kita pakai app mobile app ni, jadi semua phone boleh pakai. Lepas tu in case kalau kedai dia busy, dia tak sempat lah nak tulis-tulis apa semua kan, dia boleh pakai Bluetooth printer, print keluarkan resit. Macam Mamu dekat sini, dia pakai Bluetooth printer. Warung tapau pakai Bluetooth printer. So dia orang tak sempat lah nak tulis-tulis, print je keluar. Jadi tak ada masalah. Untuk kedai dia ada device. Dan yang bestnya, in case lah kalau owner tu dia ada banyak cawangan, dia boleh set staff. Dia letakkan staff untuk setiap kedai. Maknanya staff dia boleh access pakai phone masing-masing. Lepas staff dia akan dapat order tu. Yes. Bila order masuk je, semua staff dia akan dapat. Lepas tu Tapi tak clash juga situ. tak ada clash. Satu order masuk, ni dapat semua orang buat order tu macam mana? Jadi salah seorang dia akan accept lah. Kita dah buat dah. Jadi salah seorang akan accept. Walaupun 3 orang accept serentak, dia seorang tu je yang akan handle. Jadi bila dia handle, dia boleh handle order, dia boleh setting menu, dia boleh setting kedai. Kecuali staff tak boleh access bahagian duit hanya pada phone owner sahaja. Jadi kita punya sistem ni, owner boleh set banyak staff. Dia lantik staff untuk jaga kedai. So tak perlulah owner yang buat kerja. Okey, jadi dari segi sistem untuk vendor macam itulah. Okey, siapa ada soalan tentang yang lain? Okey, jadi tentang admin. Okay, income vendor kita nampak daripada mana, income rider pun kita nampak. Income admin ni daripada mana? Okey. Sebab itulah saya sedia buat. Jadi macam mana profit admin? Profit admin tu ditarik daripada mana? Orang kata vendor tak potong duit, rider tak potong duit. So mana misi dapat duit ni? Nak bagi passive income kepada admin, kepada rider, kepada semua orang. Okey. Misi dia dapat duit daripada mana? Dia dapat duit daripada 2%. Okey, dekat bahagian pembelian tu, receipt customer bila dia membeli, 2% di-charge kepada pembeli. Bukan disembunyi belakang makanan ataupun belakang servis. Dia di-charge pada waktu receipt tu. 2 plus 6 SST. So total 8% yang dikenakan charge kepada pembeli. So kita tak letakkan persen ni di belakang makanan. Sebab apa? Nanti vendor dia akan naik harga ikut suka. Sebab nak naikkan 8%,
Nanti adalah yang naik jadi 15%, jadi 10%. Dia susah nak kira. Jadi cara dia, hampa kekalkan harga hampa. Jadi kita charge waktu hujung-hujung tu, waktu nak bayar. Okey, jadi misi dapat 2%. Misi dapat 2%. 2% ni kita katalah 2% ni adalah RM1 lah. Okey, kita katalah 2% tu nilai dia RM1. Jadi daripada RM1 ni kita pecahkan kepada 6 bahagian. Kepada 7 lah, kepada 7 bahagian. Pertama sekali, misi akan simpan 40% untuk maintenance daripada RM1 ni. 2% ni kita katalah dia RM1 dan daripada RM1 ni misi simpan 40% untuk maintenance. Kemudian untuk admin 10%, untuk rider, untuk user, untuk vendor, untuk alpha dan juga untuk saya punya tim HQ yang bekerja ni. Jadi masing-masing dapat 10% daripada duit ni. So kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60% dibagi kepada rakyat balik, 40% disimpan untuk maintenance. Jadi dengan 40% ni, sekarang ni dia dah mula cover duit untuk maintenance sebanyak sekitar 20%. Maknanya 80% masih saya pakai duit poket. Tapi tak lama lagi dia akan sampai 100%. Dia boleh survive sendiri. Yang penting semua orang dah mula dapat duit masing-masing. So admin dia dapat daripada sini 10%. Maknanya kalau 10% daripada RM1, berapa? 10 sen lah. Sikit je 10 sen. Sikit Kan? Dia akan jadi banyak sebab bila buat benda ni betul-betul dia masuk. Sebab bukan kita yang buat sale, kedai yang buat sale. Hari-hari sale dia orang berjalan dan duit ni akan masuk. Dan saya punya plan, kita bukan nak buat online sahaja. Maksudnya dekat sini bukan food delivery sahaja. Even sampai satu hari nanti kita nak programkan benda ni sampai kita ada POS system. Ada counter POS tu. So even dekat kedai orang dine in pun pakai sistem misi. Bila benda ni dah berlaku, artinya setiap jual beli semua berlaku dengan misi. Dan misi menghasilkan duit kepada rakyat. Ini akan berlaku. Sistem tu maksudnya macam yang ada kat McDonald tu. Ni macam saya punya kat bawah tu, POS system, counter nak bayar apa semua tu, ada cash machine apa semua tu. Maknanya kita sampai ke situ. Bukan setakat food delivery, even dine in. Okey. Seterusnya siapa ada soalan? Okay, saya nak tambah sikit. Yang ini 2% daripada food delivery dan juga 2% daripada runcit delivery ataupun kita panggil misi runcit. And then kemungkinan kita akan aktifkan lagi misi move macam Lala Move yang rentas daerah, rentas negeri. So admin, rider boleh dapat daripada keseluruhan ni semua. Yang ini baru satu part daripada keseluruhan program yang kita nak lancarkan. Jadi maksudnya macam ni lah. Okey, Ana daftar vendor ni, kedai ni kita daftar. Apa saja keluar masuk kedai ni kita dapat persen. Yes. Walaupun kita tak terlibat lah. Tak terlibat betul dah, sekali tu daftar. Kita daftar je. Sampai dia dah pandai guna sendiri. So dia buat sale sampai bila-bila, selama-lamanya, selagi dia buat operasi, setiap jualan tu ustaz akan dapat. So 2% ni akan dideclare. Kita pasal duit betul macam ni. Dia akan declare dalam receipt dia dah. So dah pada final transaksi tu dah. Dia automatik. Dia automatik. lah. Dia akan bagi Order receipt. melalui misi rakyat lah, kita akan dapat persen tu. Yes. Contohlah, satu pembeli beli sate harga RM100. So 2% adalah RM2. So RM2 tu bila dia tekan bayar je, automatically 40% masuk dalam admin punya. You tengok dekat passive income pun keluar 40%. Dia real time. Duit tu terus Dia nak masuk tunggu besok ke, nak dekat proses ke, admin. nak request ke. Kejayaan sistem ni boleh letak berapa setakat ni? Macam mana? Yang sekarang for delivery kan? Dah capai 100% ke? Atau sekarang
Maksudnya percentage apa tu? Percentage kejayaan sistem ni. Depends pada kawasan. Dia percentage-nya sebenarnya saya letak kita ni masih 10%. Walaupun orang nampak benda ni macam naik laju, bagi saya 10% sebab banyak lagi yang kita akan buat. Ini baru bermula. Walaupun 10% ni masih tak concentrate yang ni dulu, boleh ni Maksudnya mungkin akan bertukar persen ke kepada sistem yang macam ini statik. Dia akan meletup tau. Meletup macam mana? Kan saya nak bangunkan sistem bantuan. Sistem bantuan tu dia akan meletupkan ekonomi setiap komuniti. Kenapa? Kali ni sistem bantuan bukan kita hanya bantu orang yang memerlukan, kita juga menggerakkan ekonomi. Sebab orang ramai, terlalu ramai tau sebenarnya memang suka menyumbang, suka infak apa semua. Jadi bila diorang nampak sistem ni transparent, sistem ni apa bagus, apa sampai cepat, tak ada dah masalah. Sekarang ni dekat komen-komen Facebook ada yang saya perlukan susu, saya perlukan sistem dah ada. Jadi kita boleh pastikan dia dapat susu dia, bukan lagi nak scam ke apa. Sebab ayat yang sama je daripada dulu. Anak tak ada pampers. Tak ada pampers. Jadi kita boleh pastikan sistem ni lancar dan pantas. Maknanya dekat sini bantuan ni akan menggerakkan ekonomi. Rider akan ada job. Lepas tu kedai-kedai runcit apa semua barang keluar. Jadi diorang pun dah boleh agak dah barang kena masuk berapa banyak apa semua sebab sistem bantuan ni dia non-stop mengalir terus. Sebab orang suka bila benda tu transparent dan orang akan gerakkan sistem tu non-stop. Macam sekarang ni kita stop lah, ambil sumbangan 200,000 cukup, kita stop. Tapi yang ni dia akan berterusan. Okay. 20% ni tadi sekali include GST ke? SST lain. SST 6%. Itu 6%. Dia dah separate dah. Kita kena separatekan sebab bila bertukar government, mungkin akan tukar GST, dia akan bertukar nilai tu. Jadi kita kena separate. Yang ini formula. Ini formula dia 2%. Statik lah. Ini statik. Yang ni statik. Sebab itulah saya yang plus SST tadi. Ya. Sebab itulah saya charge 8% dekat receipt. Jadi dia dah tarik siap-siap, dia dah potong, pisahkan siap-siap. 2% tu terus dibedakkan real time. Jadi benda tu statik. Dan benda ni kita takkan sesekali potong duit vendor. Ramai tahu rider-rider yang bukan rider sebenarnya, yang nak tikam lah, nak cucuk, nak sabotage benda ni, nak bagi orang berfikiran negatif. Dia kata yang ni awal-awal je ni, bagi gula-gula, nanti mesti dia naik punya. Kita takkan potong duit vendor, takkan potong duit rider. Jadi kita akan jelaskan benda tu betul-betul dan benda ni akan macam ni je selama-lamanya. Kalau kita nak buat duit tu cara lain. Bukan lagi cara budaya potong duit vendor, potong duit rider. Ada banyak lagi jalan nak buat duit, maintenance apa semua. Sebab tu setiap vendor yang kita close, kita akan tampal stiker. Stiker tu adalah kita punya declaration. Dekat stiker tu tulis jual harga kedai. Itu perjanjian kita dengan masyarakat, dengan rakyat. Jadi pergi mana-mana vendor kita yang berdaftar, dekat stiker tu tengok harga kedai. So kalau kita charge, kita naikkan charge ni, vendor terpaksa naik harga. Dan salah satu orang kata jual harga kedai tu, salah satu key untuk vendor. Yes. Saya buat masa terdekat ni yang lepas malam tu, kita ada pergi, bila kita cakap pakcik boleh kekalkan harga pakcik, dia pun tu kata betul ke, sebab saya Pecah jual kepala. dengan Foodpanda ni kena naik sikit daripada 16 sudah jual 20. Okey, boleh Benda tu dah nampak impact. Saya rasa itu salah satu keyword yang boleh. Okey, yang ni boleh dicatatkan lah apa sebenarnya kelebihan vendor. Jadi supaya kita tahulah apa kekuatan kita dekat misi ni. Okey, pertama sekali yang tadi kekalkan harga, untung 100%. Itu satu kekuatan yang tak ada pada mana-mana pun. Dan benda ni pun vendor jadi bahagia gila bila dia dapat tahu boleh kekalkan harga. Dia sendiri pun tak shock naikkan harga. Lepas tu customer beli tak berbaloi. Dia kata baik aku beli kat kedai, tapi dia jadi 3 kali ganda pula harga. Boleh dapat 2 barang, dapat 1 ni je. Jadi pun komplain-komplain pun tak shock lah. Jadi bila vendor dapat tahu boleh kekalkan harga, dia on shock. Okey, itu kekuatan nombor 1. Kekuatan nombor 2, duit boleh keluar hari-hari.
Dia dapat sale hari ni, contoh 500, 1000. Esok dia boleh dapat duit tu. Request je. Kita tak perlu nak tahan duit dia, tak perlu nak tunggu 2 minggu, 5 minggu. Request je, esok dia dapat 24 jam. Okey, itu kekuatan nombor 2. Baguslah untuk gerai-gerai tepi jalan nak rolling modal apa semua. Okey, itu yang nombor 2. Yang ketiga, masalah hari ni banyak rider-rider tersidai. Bila tersidai, bergaduh. Rider bergaduh dengan vendor. Dia kata, kenapa lama sangat? Kita nak ubah macam mana? Vendor memang macam tu. Kalau dia sibuk, kita jangan minta lah nak cepat macam mana sekalipun. Memanglah hakikat dia kena beratur juga. Maksudnya dia kat sini, kenapa kita nak bagi rider tersidai? Itu isu dia. So sebab tu kekuatan kita dekat sini juga, vendor boleh set masa untuk siapkan order. So rider tak perlu datang ke kedai, duduk lama-lama tersidai. Tak perlu dah nak gaduh-gaduh. Yes. Customer pun boleh tengok masa berapa minit yang vendor tu set. Rider boleh tengok berapa masa yang vendor tu set. Jadi rider akan datang 5 minit bila makanan tu nak siap je. So seronok, rider pun best. Tak adalah nak terkejar-kejar, dapat je order kena terus pergi kedai. Tak boleh dah macam tu. Dia boleh ambil job lain dalam masa. Yes. Dekat Puncak Alam ni, rider-rider dekat sini ambil job sampai 8. Kalau orang lain tu nak buat 2 pun tak berani, nak buat 3 pun tak berani. Tapi dekat sini boleh buat banyak. Yes. Jadi rider dia ada time management yang bagus. Dia boleh set masa dan dia boleh tengok, okey, yang ni dekat dengan ni apa semua, dia boleh set, aku boleh ambil job ni. Jadi dia orang boleh handle banyak job dan dia orang pun bebas. Okey, tu rider. Itu kelebihan tau. Yang tu memang key kita, kekuatan kita. Dan rider-rider kita pun daripada Grab, daripada Panda, daripada Shopee, daripada macam-macam. Kenapa dia orang boleh buat misi? Sebab misi sediakan masa tu. Tak adalah dia orang terkejar-kejar. Okey. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, setiap order yang mungkin barang tu habis, vendor boleh refund duit tu on the spot. Duit tu terus masuk ke wallet user tu balik. Dan user boleh gunakan duit tu membeli balik apa yang dia nak. Maknanya dia kat sini tak perlu nak tunggu, tak perlu nak rujuk customer service, tak perlu nak dapat voucher 40% je dapat balik. Dia dapat full. Berapa yang dia bayar, Dia dapat full tu melalui apps tadi lah. yes. Dia refund balik kat situ je. Jadi vendor dia Auto lah, auto. Yes. Bukan auto lah. Contoh Dia bukan auto. Dia order roti telur 4. Tiba-tiba tepung tinggal 3. So dia boleh bagi 3 saja. So refund satu, 3 tu buat, satu tu refund masuk wallet. Refund tu ada sistem yang calculator. dia vendor tu dia ada button untuk refund. Jadi bila dia klik je, terus dia hantar berapa yang dia refund tu. Maknanya tak ada siapa yang buka kalkulator. Dia terus on the spot masuk duit tu. Jadi maknanya dekat sini, semua kekuatan kita ni, kita menyelesaikan semua masalah yang berlaku dalam app delivery hari ni. Kita buat supaya diselesaikan masalah. Bukan kita nak bersaing, tapi kita buat sebab inilah yang sepatutnya kita buat. So kita bagi kekuatan tu. Bila vendor dia dapat tahu yang ni, cakaplah benda ni dekat siapa-siapa pun, confirm dia orang join. Besar ataupun kecil, confirm dia orang join. Admin dengan rider maksudnya? Ada rider dah masuk, kita juga datang. Oh tak. Sekarang ni dekat dalam app, klik je nak daftar rider. Button tu ada. Dia daftar je, terus lulus, terus boleh buat job. So ada kena-kena dengan kita lah. Fokus. App yang ni lah. Ya? Jadi tentang rider tadi tu, sebenarnya admin ni peranan dia bukan setakat vendor, dia kena melihat keseluruhan kawasan. Artinya dekat sini bila dia daftarkan vendor, mestilah dia nak order tu lancar. Maknanya dia akan berkawan dengan rider. So adalah admin kena ada contact lah dengan rider-rider. Kena ada macam buat group ke, bagi ada, oh ni group rider yang buat job misi. Kita ada dalam group tu, so kita educate dia orang. Bagi dia orang sentiasa standby. Ada order misi, kita bagi dia orang buat. Jadi maknanya dekat sini kita bukan setakat daftarkan vendor. Jaga dua-dua pihak ni supaya sebab dia orang nak gerakkan sistem.
dia nak jalan. Maaf kata, kalau terjadi apa-apa kecelakaan kepada rider tu, nak tahu sistem dia macam mana, admin handle benda tu kan, siapa yang layak cancel order dia, macam refund tu kita ataupun kita nak kena tunggu vendor tu yang vendor tak ada siapa maklumkan kan. Okey. Contoh dia accident dengan jalan lah, makanan tu tumpah pecah kan. Macam mana situasi tu? Boleh terangkan sikit? Nanti okey, sekiranya berlaku benda-benda macam ni, kena maklum kepada HQ lah. So HQ yang akan tolong settlekan lah apa benda. Admin pun boleh settlekan. Admin kena ada hubungan lah dengan HQ apa semua. So kita akan sama-sama lah kaji benda ni macam mana nak selesaikan apa semua. Tak risau pun sebab yang punya accident itu pun mesti rakyat yang settle. Grab apa semua tu. Jadi kita harap benda tu tak berlaku lah. Cuma macam rider ni sepatutnya diorang memang wajib lah ada perlindungan yang diorang kena langgan sendiri pakai so apa semua tu. Itu wajib lah sepatutnya. Sistem telah networkingkan semua sekali. Rider accept job, kita akan demo macam mana sistem order tu daripada mula membeli sampailah selesai order. Kita akan demo sistem tu macam mana. Sikit, saya ada satu soalan. Contoh macam Foodpanda lah pengalaman saya kan. Sebelum saya nak beli untuk kawasan saya Kuala Selangor kan. Kadang-kadang dia kata kedai tutup. Close padahal McDonald's kita selalu buka kan. Tak pernah tutup. Situasi tu ada tak dekat misi? Kenapa McDonald's tutup waktu tu untuk delivery tu saya tak tahulah. Mungkin sistem terlalu sibuk ke macam mana. Betul? Itu selalunya sibuk lah. Yang tu selalunya berlaku apabila vendor tu sendiri pilih masa-masa yang sesuai untuk dibuka kepada delivery. Sebab dia tak boleh handle order. Sebab ada masa yang peak hour macam lunch hour, orang datang serbu walk-nya dine in. So yang lepas tu yang dia punya sistem sendiri pun ada delivery. And then self pick up. Lepas tu nak layan lagi apps yang kena pakai device. Sebab kebanyakan vendor-vendor yang besar ni, corporate ni, setiap order yang masuk dekat device, diorang kena key in balik ke POS system. Jadi benda tu dua kali kerja. Bukan kalau yang kedai-kedai biasa sama. Sama sebab diorang kena base pada POS system. Sebab HQ dia akan monitor semua sales yang berlaku. Diorang yang jenis HQ pantau ni, diorang kena pastikan POS system tu di key in balik. Jadi kalau fikirkan balik, kita punya app ni memang diorang dah boleh pakai sebenarnya. Diorang tak perlu pun device ke apa. Sebab diorang pakai device yang keluar receipt tu, diorang tulis balik. Cuma yang jenis yang bukan HQ punya McDonald ke apa ke, diorang perlukan receipt sebab diorang tak perlukan POS system. Kena laju je. Tapi diorang nak kena key in satu-satu. Itu jadi busy. Yang soalan tadi, vendor kita misi dia diberikan kebebasan mutlak 100% untuk dia uruskan kedai dia. Pukul berapa dia nak buka, pukul berapa dia nak tutup, hari apa dia nak cuti. And then dia boleh cuti tambahan. Dia sendiri boleh on, dia sendiri boleh off. Kita admin tak boleh uruskan, tak payah uruskan, tak payah pening. Cuma ada yang macam tadi lah, kalau peak hour tu dia tak nak jual tu dia boleh tutup kedai. Ya, betul. Yes. Kita masa, sebab tu saya suka praktiskan jumpa vendor face to face. Sebab kita tahu kedai dia macam mana, AB macam mana kan. Jadi kita boleh suggest kat dia. Jadi bila kita bagi customer service, suggestion yang profesional, and then dia berfikir apa yang baik untuk bisnes dia. Sebab apa kita fikirkan untuk dia. Jadi bila saya datang sebagai pemberi solution, jadi itu saya panggil adalah convincing technique. Bila saya berjaya convince dia, so lepas tu apa yang saya cakap semua dia ikut. Tak apa bang, kita close je lah kan. Macam mana daftar, perap saya bagi settle. Yang button tadi yang daftar rider. Ya, rider dia daftar sendiri. Macam saya di Banting, saya ada group rider sendiri. Okey, rider tu dah daftar, dia daftar sendiri lah. Daftar sendiri, kita pun tak tahu siapa rider tu. Kita tak payah daftar yang tu. Tak payah. Dia sebenarnya rider ni memang senang nak join. Rider memang senang nak join. Dia join je, terus auto lulus. Lepas tu dia top up dia, terus boleh handle job. Okey, macam misi X kan, ada maaf lah, macam saya kan duduk Kuala Selangor kan. Bila saya buka, dia search tu kan, kejap lah
Kenapa dia tak search? Sebab Kena pilih dekat lokasi tu. Saya kena pilih pula. Sini. sebab tu belum Tak, tak, register. dekat atas tu. Belum register sebagai pengguna. Kalau kita dah register sebagai pengguna, kita letakkan kawasan kita. Contoh masa kita register tu, kita kena pilih kawasan. Jadi kalau kita letak Kuala Selangor, lepas pada ni tutup macam mana pun, buka je mesti dibuka Kuala Selangor. Tapi saya punya tak. Tak, sebab akak tak register lagi. Akak dah register tak? Dah register dah. Kena tukar kawasan. Akak kena tukar kawasan, Mungkin masa barulah register tu dia akak set akan ni ataupun klik dekat profile setting tu, tukar kawasan. Ya, bila saya buka kali kedua kan. Tapi setakat ni saya berorder lagi lah. Adakah perlu dua? Sebab misi dekat Tak payah. Kuala Selangor macam Satu app untuk semua sekali. Semua. tekan je saya dekat ada- atas tu saya memang ada dia automatik pengalaman. dia tukar terus. Mak bapak dia duduk di Kancung Darat. Anak dia bekerja di Australia. Anak dia orderkan pada sana untuk mak bapak dia pergi makan setiap hari. Nama sama orang boleh. Sama orang boleh kan. Daripada Australia. mana daripada overseas Ya, sebab dia pakai browser, pakai app saja. Masya Allah, hebatnya. So dia hari-hari pagi dia belikan makan untuk mak dia, tengah hari dia belikan makan untuk ayah dia, and then rider-rider kita yang hantar. Vendor saya tanya rider saya ni, dia adalah vendor dan dia hari-hari beli makan kat dalam tu juga. Dan dia juga akan bawa Sebab dia vendor, dia buat jual-jual, dia buat chef taco dengan bingsu dengan buko baang tu kan. Memang semua, and then dia dapat sale 200. Guna dalam wallet tu juga dia beli makanan untuk family dia. Beli sate, beli tu, beli mi. So bukan seorang, semua kebanyakan macam tu. Jadi vendor dengan vendor pun bekerjasama, rakyat dengan vendor pun bekerjasama, rider pun beli makan dekat vendor pakai wallet. Tak ada cash pun. Tak ada cash. Tak ada cash RM10. Kena minta. Rider misi dipakai ada uniform dia sendiri. Ada Ada. uniform, ada bag Tu baju, belakang. Warna ada kuning. bag, tapi kita tidak memaksalah rider tak untuk paksa. tukar. Saya paksa. Saya paksa je orang. Dia nak kita marketing kan. ambil satu tak boleh apa semua. Jadi- Lagi kau boleh tetapkan masa kau. Betul. Itu selling point. Sebab rider Betul. pun guna banyak ke? Grab Bang, pun rider dalam- kita tak payah cerita banyak. Rider kita cerita sikit, dia orang dah faham dah. Memang rider ni bila kita cerita kan, Betul? and then 90% rider dekat Malaysia memang dia tengah misi ni. Memang dia tunggu je kan. Ada tempat dia yang macam Kuala Selangor, tiba-tiba kata misi lagi, beruk masuk. Memang dia tengah tunggu. Cuma sekarang ni dia orang tak berani berhijrah pasal itu je periuk nasi dia. Jadi dia macam mana pun dia keluar pagi, balik mesti ada RM50 dah pokok. Sebab dia ada mulut-mulut nak disuap. Jadi dia tak berani untuk convert dulu. Jadi sebab benda tu macam yalah still kan, tapi dibanting bila order banyak rancak daripada pagi sampai tengah hari, sampai ke petang, sampai ke malam, pukul 11.30 pun tak berhenti-henti lagi order. Jadi ramai rider dah mula nampak. Sebab apa? Bila misi punya order naik, yang lain semua macam ni. Sampai tersingkir pun ada. Ada 2-3 app yang dibanting tu dah hilang terus daripada radar. Kosong terus. Bag tak jumpa, baju tak jumpa, rider pun dah tukar pakai baju misi. Rider ni kan misi hire okey. Dia bukan bekerja dengan karakter, dia macam Dia freelance, kan? dia freelance. Dia bebas. Maknanya kalau dia punya KWSP so yang didaftarkan tu macam mana? Tak ada. Dia daftarkan Sebab bawah dia- nama company yang dia bekerja ke? Contoh dia kerja Grab pun, dia kerja Foodpanda, dia kerja misi. Yang tu Dia orang kan- freelance. Bila dia freelance dalam gig ekonomi, apa ni, e-hailing dan juga p-hailing, kita tak takluk dengan akta tu. Diorang boleh daftar self contribution untuk KWSP dan dia ada package untuk gig ekonomi per keso. Dia sendirilah. RM260 setahun, tak silap. So dia dapat coverage macam orang kerja swasta dengan kerajaan untuk caruman tu. Dan kemungkinan mana tahu kan, kalau kata dapat ilham baru ke, mungkin ada insurans-insurans yang patuh syariah yang nak license dengan kita untuk cover kita punya rider-rider coming soon, kita pun tak tahu. Dulu mungkin tu pun rancangan. apa Foodpanda apa semua tak ada pergi Tak ada. esok. Tak ada. Sedik gaji pun tak ada. Sedik gaji Bila tak dia ada. dah naik baru dia ada. Sebab dia kena pakai jadual. Bila dia pakai jadual, dia kena declare itu dia punya in-house staff. Macam kita freelance, you on tak on, seminggu pun tak ada siapa nak marah. You nak on 1 jam 1 hari pun tak ada siapa boleh halang. You nak on daripada 8 pagi sampai 8 malam pun tak ada siapa nak marah. So it's depend on you. Tapi kemungkinan lepas ni tengoklah macam mana. Macam saya susun
pagi siapa, tengah hari siapa, petang siapa, macam ni. Malam ni saya curi coffee kan, so saya cari substitute untuk cover order di sana. Rugi lah kata saya. Rugi ada 1.5. Tapi dia sempat lagi tadi pukul 5 sampai pukul 7 berapa order? 5 order lah. Sempat dia pergi. So 5 order dia RM30 dah lepas dia. Jadi benda tu untuk temporary itu yang sedang berlaku. Mungkin coming soon kita tak tahu lagi apa jadi. Sebab bila rider dia kan, dia nak daftar bawah dia kan, dia akan tanya benda-benda benefit macam tu kan. So akan dia ajar lah cara untuk offer rider tu, betul? Rider kita admin tak handle langsung. Tak ada handle langsung. Betul. Sebenarnya rider ni kebanyakan dia orang dah tahu dah benda ni macam mana. Tapi sebenarnya rider ada satu senjata sulit yang lagi dahsyat pada peso, lagi dahsyat pada KWSP, lagi dahsyat pada rider juga ada passive income yang unlimited, seumur hidup dan boleh diwariskan. So nanti yang tu kena tanya orang dia kan. Cuma kita tak nak sentuh lagi sebab tak ada orang tanya kan. Tapi saya buka cerita awal. Bukan kata admin je ada passive income, rider pun ada passive income. Yang daripada passive income tu akan cover dia, mungkin besok dia tak larat berhenti. Walaupun dia dah berhenti buat kerja. Walaupun dia dah berhenti, rider passive income tu tetap jalan. Macam kita lah admin, walaupun kita dah berhenti buat admin, okey. Dah penatlah jaga 7 kawasan kan. Itu ini sampai ke Ipoh, sampai ke Penang, sampai ke Kuala Lumpur. Macam mana? Kan? Dah cukup lah. Penat, kita nak relax kan. Tunggu jaringnya je lah kat handphone. Betul, ini dia tengok passive income berapa, besok tengok passive income berapa. Dia macam rider ni. Satu Malaysia kita perlu. Macam rider ni dia ada kelebihan passive income lah. Dan passive income rider ni dia ada beberapa pihak. Dia ada beberapa bahagian sebagai rider dan juga sebagai user. So dia boleh buat sampai 20% ataupun 30% sebagai admin. Dia sebenarnya ada paling banyak peluang untuk passive income ni. Kalau admin dapat admin je lah. Tapi kalau rider ni dia boleh jadi admin, dia dapat 10%. Masa sentuh masa dia tu tadi. Pukul tu kan. Aku buat. Ya. 3%. Ada vendor saya. Dia vendor. Dia admin. Dia rider. Dia user juga. Cik Faizal, Tribro. Bayangkan kalau rider tu pun dia ada perniagaan, dia boleh generate passive income sebagai vendor, sebagai rider, sebagai user, sebagai admin. Jadi rider ni sebenarnya dia orang ada peluang yang paling besar tau. Dan juga saya sekarang ni tengah programkan sistem ni supaya semua user dalam kawasan tu bila first time membeli terus duduk dalam database rider-rider yang buat kerja. Maksudnya dekat sini kalau penduduk kawasan tu ada 100,000, bila 100,000 cuba membeli, semua duduk bawah rider-rider ni. Artinya yang tu rider official je lah. Itu sebab rider official ni nanti tapi bayangkan sebelum ni kan banyak rider, lepas tu yang ni tak buat, yang ni kurang-kurang so nanti akan tinggal yang betul-betul buat job. Yang official yang tulen je lah. Jadi depa ni lah yang official. Official ni dia akan jadi banyak tu je. Jadi kita yang tuan nampak pada siswa atau siswi dalam perjalanan saya dekat IPM, apa peluang untuk buat siswa-siswi patut kalau dia siswa ada siswi, daripada hasil penerangan kita ni dia dah blend lah. Sebab IQ dia lagi tajam. Sebab kami SPM je. Bila orang kata lah betul bahawa tu ada lampu suri, tapi saya kalau pergi saya bawa tu slide dulu. Ya betul. Macam tu. Dengar terus. Manalah tahu dia kecap anak semua. Kalau benda ni terus berjalan cantik dan disambut bagus, lepas tu dia dah menyeluruh satu tanah air, dah mula pakai sistem ni apa semua kan. Jadi sistem ni dia bukan setakat gerakkan ekonomi food delivery apa semua. Sebab nanti kita akan bina banyak peluang pekerjaan daripada sistem ni. Jadi peluang pekerjaan tu contoh kalau kita nak akses mana-mana ruang pekerjaan pun banyak. Sebab vendor-vendor ni semua dah register, semua perniagaan, tak kira perniagaan jenis apa pun. Masalah perniagaan ni, dia orang paling susah dekat mana? Nak cari pekerja.
Jadi nak cari pekerja, cari sana cari sini apa semua. Tapi nanti dalam sistem mesin ni, semua orang boleh offer pekerjaan. So ruang pekerjaan tu akan jadi, yes, nanti dalam sistem tu, yes, nanti dalam sistem tu database automatic terbina. macam job street. Jadi terlalu banyak ruang pekerjaan. Sebelum ni kita ada dah benda tu. Kita activate lah sebelum ni. Jadi benda tu akan jadi banyak ruang pekerjaan. Itu pekerjaan kerja kosong melalui itu perniagaan. Dan juga nanti akan ada bahagian untuk freelance. Contoh anak seorang yang ada skill kemahiran sekian boleh dijadikan sebagai servis perkhidmatan freelance. Dia boleh open dia punya skill tu sebagai servis dalam sistem. So banyak nanti orang yang freelance ni offer job apa semua. So banyak peluang buat duit sebenarnya. Termasuk juga orang yang susah, golongan susah. Dia orang tak ada akses untuk bekerja, pergi kerja ke apa ke. Jadi kita boleh fikirkan idea yang dia orang boleh bekerja dari rumah. Jadi networking tu boleh buatkan dia orang tu ada akses untuk semua benda ni. Kenapa kita boleh buat benda ni? Sebab kita dah mula pegang sistem, dan sistem ni mula jaga setiap bahagian. Networking kita akan jadi terlalu detail nanti. Bermula daripada sekarang lah. Macam mana kita propose kepada syarikat-syarikat korporat untuk macam Okey, Main dengan kedai jadi mamak, kedai biasa. okey. kita main Okey, tentang korporat apa semua. untuk offer servis kepada mereka. Okey, tentang korporat semua ni sebenarnya antara HQ dengan HQ. Okey, itu kita tak boleh cari contoh nak juga dia orang masuk. Jangan. Kita letak tepi je semua tu terus. Sebab bukan sebenarnya kalau kita cakap McDonald ke apa kan, sebenarnya masalah dia orang ni order dia orang slow. Bila dapat je order, dia orang ni menyedaikan rider. Bila masuk je order dia orang, 1 jam dia orang punya nak siapkan burger je pun. Tak macam peniaga kita buat burger sekejap je, 20 minit siap, 15 minit siap. Tapi dia orang punya order tu bersidai. Okey, kita letak tepi dulu. Bukan kita nak tolak, tapi letak tepi dulu. Sebab dia orang dah ada satu standard dan dia orang pun menilai standard kita. Kalau dia orang nampak kita ni macam bawahan je, so tak perlu cari dia orang. Sebab nanti kita naik, dia orang akan cari kita. Kita biar dia orang yang cari. Kita tak nak cari siapa-siapa. Kita bantu yang kita dulu. Jadi betul lah misi rakyat. Misi rakyat. Bantu orang kampung ni. Itu yang kita nak ke depan. Kalau main dengan korporat, saya pernah berhadapan dengan korporat. So banyak benda, nak documentation, and then dia nak ada guarantee, dia nak macam-macam, and then kita kena datang pun as proper, tak boleh bawa phone je. So kena bawa everything semua in proper way. So dengan ilmu kita, kalau kata kita pun tak kata lagi pasal app, nak pergi jumpa korporat memang kena sidai lah. Lepas tu sebelum founder terlupa dan saya terlupa, lagi satu kita punya killer point dalam apps kita, dalam satu app dia boleh buka banyak kedai. So maksudnya vendor A, Ustaz Tua, dia ada buka kedai makan. Okay, dalam masa sama, kedai makan dia tutup pukul 12. Lepas pukul 12 tu dia ada buka frozen tak roti canai. So frozen tu dia boleh buka lagi satu dalam account dia juga. And then malam dia ada buat mengurut pula. Kan? So it's continuous dalam satu account. Servis pun boleh. Servis pun ada nanti. Alau hantu. Alau hantu. Buang saka boleh. Serius boleh. Boleh, tak ada masalah. Buang saka online. Buang saka. Ustaz hackers. Bila Amy nak tidur, semua dia buat. Lokasi dulu cerai. Nak apa ni, supplier kemenyan ke, tak ada masalah. Sebab dia boleh buka. Maksudnya kita pecahkan kepada beberapa kategori. Kan? Ada setengah macam perempuan kan. Ada setengah vendor saya, dia ada kedai makan. Dalam kedai makan tu juga dia ada jual frozen, kuih-kuih frozen yang dia ambil supply pada orang. And dia ada jeruk. And then dalam masa sama dia jual Tupperware. So empat-empat dia buka. Jadi salah satu mesti sangkut. So vendor mana yang tak suka? Tapi dia ada memang nampak lah. Memang pecah empat kedai. Empat kedai dalam satu So order yang masuk di dalam kedai yang tersendiri. Di dalam rumah ada sendiri. Cendol, ikan haruan, semua. Sapu habis. Boleh, tak ada masalah. Potong rumput. Potong rumput, tebang pokok. Semua ada nanti. Ya. Sebelum ni memang dia ada towing.
contoh sekarang ni kita food delivery. Kenapa saya simpan dulu yang lain? Dulu ada tapi saya hide semua sekali. Lepas tu saya fokuskan bagi betul-betul dulu food delivery. Yes. Sebab Jadi ini yang paling mudah. jadi sekarang ni yang food delivery pun dah mula proper. Jadi benda yang sama, sistem yang sama, kita boleh open runcit. So bila runcit dah jalan, kita open untuk servis perkhidmatan. Perkhidmatan tukar-tukar apa semua boleh offer job-job dia. Senang kita nak cari apa-apa lepas ni. Dalam tu je. Dulu nak cari tukang elektrik kena tulis dalam grup siapa kenal ni, siapa kenal ada nombor ke, susah cari. Sekarang ni semua ada dalam ni apa semua. Bila kita tengok pada realiti sekarang kan, kita tengok pada realiti sekarang, mana-mana phone pun akan ada Orange, akan ada Shopee, akan ada Lazada, akan ada Foodpanda, akan ada ni. Tapi sekarang ni apa yang founder cuba buat, diintegratekan semua dalam satu app. Jadi buka satu app, semua ada. Kecuali e-hailing je lah kan, kita tak buat. E-hailing memang saya tak berani lah nak buat. Macam mana dia punya cara kelajuan tu? Kadang-kadang ada orang contoh macam kerajaan lah kalau kita buka kan time BKM nak kan slow. Okay, macam sekarang ni boleh support lah. Boleh support dalam apa, contohlah 100,000 orang buka serentak, masih boleh support. Tapi saya punya target sekarang ni, sebab kita punya cost maintenance pun sekarang tinggi, dah 20,000 lebih ke atas setiap bulan yang saya bayar. Itu pakai duit poket. Jadi sekarang ni ada satu lagi cara nak bagi lebih laju, kita kena pindahkan server. Sebab server sekarang ni ada dekat US. So daripada US ni server tu kena pergi ke Singapura yang paling dekat. Kita pakai server Amazon. Amazon ni yang terbaik di dunia lah. Jadi kita kena tukar lebih dekat. So bila dekat dengan Malaysia, memang laju gila waktu tu. Ping dia laju lah. Tapi dia ada tambahan, setiap bulan saya kena ada 15,000 ke atas, kena tambahan lagi. Jadi benda tu ke depan InsyaAllah. Untuk sekarang ni cukup. Boleh. Sekarang ni boleh. Sekarang ni boleh. Guna duit ni dengan 2%. 40% lah. Boleh cover lagi. 40% ni sebenarnya tak boleh nak cover sangat pun. Tapi ada jalan nak buat duit sebenarnya. Sebab orang ingat nak buat duit ni mesti potong duit vendor, mesti potong duit rider. Itu budaya orang luar. Kita punya budaya, kalau saya nak buat duit, saya buat bisnes saya sendiri. Jadi daripada bisnes punya duit ni, kita boleh upgrade kita punya server. Emisi rakyat. Jadi cara dia banyak sebenarnya nak buat duit ni. Mungkin kita boleh offer plan untuk vendor-vendor. Contoh vendor-vendor dia pilih package premium. Dia seorang je yang boleh access untuk marketing ke apa benda ke database ke, dia dapat kelebihan-kelebihan. So daripada situ kita dah boleh buat duit. So duit ni lah kita boleh upgrade nanti. Jadi saya tak risaulah tentang duit maintenance tu. Memang dah calculate benda tu boleh survive. Lagipun ramai sebenarnya yang suruh kita buka apa, open lah sumbangan bagi kami support maintenance tu apa tu. Tapi saya tak boleh terima macam tu. Kalau terlalu mudah macam tu, saya sendiri pun rasa segan lah, malu lah. Sebab saya sendiri pun ada jalan nak buat, tiba-tiba ambil jalan mudah, open sumbangan, saya dapat buat. Tak boleh macam tu. Jadi cara nak upgrade maintenance ke apa semua tu, semua dah ada jalan. Kita nak buat je nanti. Okay, kita boleh try demo tengok macam mana order sampailah siap order tu, rider accept macam mana, vendor buat kerja macam mana. Okay, so kita try tunjuk. Okay, so kita akan off kita punya live. Kita nak buat demo sistem. Okay semua, terima kasih sebab jangan kita punya live. Semoga bermanfaat.